satu golongan yang perlu kita santuni lah. Mereka ini banyak lagi yang perlu mereka belajar lah, terutama berkaitan dengan agama Islam. Sebagai umat Islam, kita kena bimbing dia lah ke arah untuk mendekatkan diri dengan Islam. Segala kehidupan mereka ini, dia jauh daripada keluarga, jauh daripada sanak saudara. Betul lagi kalau dia masuk Islam, dia seorang sahaja. Sebab kita sedia maklum orang mualaf ni dia zero tentang agama Islam. So daripada situ kita ni sebagai Muslim kena terapkan perkara-perkara nilai-nilai murni. Arah tujuan mereka masuk Islam ni berada di landasan yang betul. Cabaran dia yang paling penting ialah bila kita berhadapan dengan orang mualaf ni, diorang ni sentiasa dahagakan ilmu. Kebanyakan mualaf ni dia berlainan bangsa dan agama lah. Jadi kita sebagai umat Islam dan Melayu khususnya, jadinya kita kena menunjukkan contoh yang baik lah. Dan mereka ini adalah insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ni sebagai seorang Islam sebenarnya Allah pilih kita ni untuk menyantuni mereka. Contohnya berkaitan dengan basic tentang agama Islam, itu sudah memadai supaya kita boleh membimbing mualaf ni tadi apa itu Islam yang sebenar. Alhamdulillah, bertemu kembali kita kepada mereka yang baru bersama dengan kita. Topik kita adalah hijrah terindah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Maidah ayat yang kelima, mereka yang kufur keimanan kepada Allah Taala, maka mereka ni di kalangan orang yang rugi. Maka beruntung kita orang mualaf ni, dia daripada rugi dia pergi kepada keuntungan. Itulah dia. Saya sebenarnya seronok sangat dapat bercerita dengan bro-bro kita kan. Dan sebenarnya saya rasa macam teruja. Terutama bila apa yang diorang ceritakan tu, kita rasa macam ya Allah Tuhanku, seronoknya saya terpilih tau sebenarnya hari ni bersama dengan mereka. Jadi kita nak teruskan lagi dengan kalau soalan. macam saya sendiri, kawan Cina India ramai. Tapi kita agak berat. Betul. Saya paling tinggi, saya adalah presiden Persatuan Taekwondo Selangor. Jangan main dengan saya. Saya tak main. Sebab tu saya Saya kawan Cina India ramai. Tapi dalam gym kita time nak maghrib kita semayang. Tapi saya nak ungkapkan pada mereka saya tak berani. Mungkin pengalaman bro dalam dakwah yang luas ni, dalam menyantuni orang mualaf yang lain dan orang non muslim sendiri. Persepsi-persepsi negatif yang ada. Bagaimana tu? dia begini. Kemarin saya baru balik dari Tanzania. Okay. Dan antara yang saya sampaikan di sana dan juga di Malaysia ialah saya bagi tahu kenapa kita nak berdakwah sebenarnya. Especially kalau yang lahir Islam terutamanya, apatah lagi kalau mu'alaf. Selalunya orang kata, mu'alaf ni dah berdakwah. You all lagi senang. You all pernah dulu dari situ. Betul. Tak. Sebab apa? Saya kata, antaranya, kita berdakwah kerana kita sayang, kita cinta. Contohnya, saya nak tanya kepada Hafiz dan juga Elizad. Kalaulah ada kawan kita, dia terperangkap dalam rumah yang sedang terbakar. Apa kita buat? Kita ada kemampuan untuk selamatkan mereka. Apa kita akan buat? Selamatkan dia. Kita akan selamatkan. Walaupun ada kemungkinan kita akan terbakar. Betul. Tetapi kita tak sanggup lihat kawan kita kena bakar depan-depan. Kenapa kita nak selamatkan dia? Walaupun ada bahaya. Sayang dia. Tapi kerana sayang. Saya kata, hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut bahawa tidak masuk syurga kamu sehingga kamu beriman dan tidak beriman kamu sehingga kamu mencintai untuk saudara kamu apa yang kamu cintai untuk diri kamu. Kita cintakan untuk pergi ke syurga. Kalau kita cintakan ke syurga, kenapa kita tidak mencintakan syurga kepada sahabat kita yang lain? Dan sebab itu bila ada kawan saya, hatta ahli keluarga saya, bila saya berdakwah kepada mereka, mereka marah, mereka kata, itu agama kamu, jangan kacau. Saya kata, begini, awak marah saya faham. Kan? Tapi saya kata, saya bagi tahu ni sebab saya sayang. Saya cintakan kamu. Kamu setuju tak apa. Kamu terima tak terima, bukan hak saya. Janji bercerita dulu. Macam Hafiz, ya betul. Macam Hafiz sebut tadi, dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat 56, kamu tak boleh memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi, bila kita kongsikan Islam tu sebenarnya kita kerana cinta. Jangan kita anggap, oh lama susah aku nak buka mulut. Tak, kita kena buka mulut sebagaimana senangnya kita buka mulut, ajak orang pergi makan. Dah makan char kway teow sudah. Jom bro, kita pergi makan char kway teow. Tak rasa susah kan? Itu je sebab kita dah rasa benda yang sedap. Sama juga kita dah rasa Islam. Kawan kita suka tak suka, kita bagi tahu, kita nak kongsi je sebab kita sayang kepada mereka. Dan sahabat kita yang belum Muslim tu, kita kena faham yang bila mana ada orang Islam datang,
dia mungkin anda merasakan mereka itu macam nak murtadkan anda dan sebagainya, tapi niat mereka baik. Mereka nak anda merasai kemanisan yang mereka dah rasai itu. Bukan kerana mereka benci. Bukan mereka nak seret ke neraka. Mereka nak kongsi. Dengar dulu. Dengar, you make your own decision dan kemudian up to you. Masya Allah. Macam Cik Roger sendiri kan, Bro Roger, ada tak dapat tentangan daripada orang sekeliling, keluarga ke? Sebab apa kan, bila kita masuk Islam, ada je benda orang akan cakap macam tembak, kau nak kau keluar daripada rumah. Tak nak dah drama-drama macam tu kan? Ada tak? Mesti ada tentangan. Setiap orang yang memeluk agama Islam, saya rasa Firdaus cakap tak banyak tentangan tadi. Tapi dalam hidup saya nak bagi, dan ramai daripada mereka yang saya pernah melihat, dalam hidup saya sendiri, saya rahsiakan pengislaman saya. Lepas saya memeluk agama Islam, lebih kurang 6 bulan lepas tu baru keluarga saya tahu. Macam mana mereka tahu? Ialah saya bernikah dengan Setiausaha tadi. Saya cakap Setiausaha tadi. Itu ialah isteri saya. Alhamdulillah. Tahniah pada Dia ada isterinya. hari ini kat sini. Alhamdulillah. Tetapi bila keluarga saya melihat, kita tak boleh rahsiakan lama. Bila saya setiap bulan saya pergi bagi nafkah kepada keluarga saya dan sebagainya, ibu saya dan sebagainya. So dia melihat Inai. So bila dia lihat Inai, dia dah tahu dah kau ni dah kahwin dah. So tentangan tu memang pasti akan berlaku kepada setiap sahabat yang memeluk agama Islam. Tetapi bagaimana mereka sebenarnya boleh menghadapinya? Sebab tu kita beritahu kepada sahabat mualaf kita, yang utamanya mereka kena mendapat ilmu. Bila iman mereka tak kuat, memang mereka excited tau, teruja, betul tak? Betul. Memeluk agama Islam, dia teruja nak bagi tahu saya dapat kebenaran. Saya dah tahu kebenaran, saya dah memeluk agama Islam. Mereka nak bagi tahu kepada satu dunia. Tetapi apa yang akan berlaku ialah setback. Setback yang mungkin mereka tak boleh terima. Macam baru-baru ni saya ke Johor, baru 2 minggu lepas, seorang sahabat tu mendapat dakwah, mendapat satu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memberi dakwah pada dia lebih kurang 3-4 bulan melalui WhatsApp dengan Facebook saja. Dia melihat saya, tetapi dia beranggapan tentang Islam memang lain, sebab dia melihat macam-macam yang berlaku di sekitarannya. Dalam 3-4 bulan tu saya WhatsApp dia, message dia, cerita pasal Islam dan sebagainya. Bila saya pergi ke Johor, jumpa dengan dia, pergi balik je. Pagi-pergi, malam dah balik dah. Dalam proses tu saya explain pada dia tentang Islam dan sebagainya. Dan dia tanya saya satu soalan, hari ini saya memeluk agama Islam. Kalau saya memeluk agama Islam, macam mana? Boleh tak saya rahsiakan? Memang harus. Kalau dia menjadi satu tentangan kepadanya oleh ahli keluarga, sehingga iman dia kuat, sehingga dia tak dia teruskan pembelajaran dia tentang Islam, bila mana dia dah kuat dah, baru dia boleh sebenarnya share kepada keluarga dia. Maknanya sekarang keluarga mula menerima lah. Keluarga lama. Alhamdulillah. Macam keluarga saya lepas 6 bulan, 8 bulan, saya pergi jumpa, again come back to macam mana. Ada sahabat kita ni lepas memeluk agama Islam, dia bila keluarga beri tentangan, dia pula tak nak pergi jumpa keluarga dia. Dia tak boleh macam tu. Kita kena kasih sayang, sebab Islam ialah agama kasih sayang. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ke dunia ke akhlak dengan kasih sayang. Sebab tu kita santuni mereka dengan keluarga mereka dengan kasih sayang. Okey, saya nak mencelah sikit sebenarnya. Saya macam teruja nak tanya soalan tentang 2 kalimah syahadah. Okey, lepas tu saya nak bertanya, sedangkan kita pun macam orang Islam, kita rasa macam kita nak belajar mengaji kan, mengambil masa, tak rasa susah ke nak mendalami? Orang kata bila baca Al-Quran tu tak rasa susah. Dia beginilah Elizad. Kadang-kadang ayat Quran dengan hadis tak berapa jalan. Dia guna pepatah Melayu juga. Ala bisa tegal biasa. Kita sifat malu tu perlu dalam Islam. Dia ada malu yang bertempat, ada malu yang tak bertempat. Okey. Malu untuk berbuat maksiat itu satu malu yang wajib, tapi kita jangan malu pula nak pergi belajar. Hanya kerana alamak apa nak cakap, aku dah tua-tua ni 40-50 berangkat. Tak apa, belajar. Daripada kita meninggal dalam keadaan kita tak tahu, lagi teruk. Tapi it's okay. Dia sebenarnya itu adalah satu, orang kata, satu perasaan yang sangat bagus, di mana kita rasa aku malulah, aku lepas dengar dia orang, aku tak belajar lagi, aku nak buat. That's good.
Maksudnya masih ada iman di hati kita, rasa malu untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita dengar orang belajar bestnya, alah itu diorang, aku tak buat lagi tak apa. Maksudnya dalam hati kita, iman kita tu mungkin lagi nipis daripada limau nipis lah. Tapi bila kita rasa malu bila tengok dia belajar macam tu, belajar macam tu, aku pun nak buat. Yes, itu iman yang bagus. So okey je. Biar dulu apa orang nak kata. Yang penting kita nak kembali kepada Allah dan Rasul. Betul. Bukannya mereka nak bagi syafaat, bukannya mereka nak masukkan kita ke syurga. Allah. Mereka nak cakap tu, dia sendiri pun kena selamatkan diri. Betul. Selamatkan diri dulu. Ya. Hebat betul lah saya. Betul. Saya Hari ni terkesima kita. saya terkesima, tak tahu nak tanya soalan apa yang Seronok terkeluar. sangat Alhamdulillah. Dia memberi inspirasi. Betul. Sebab kita lahir dah dapat hidayah. Ya. Tapi mereka diberikan hidayah. Bro Roger tadi sebut pada awal tadi bahawa sebelum ni seronok. Apa dunia ni memang. Jadi apa beza sebelum dan sekarang ni kegembiraan, keseronokan tu mula ditinggalkan. Sebab dunia ni seronok. Tapi Sebab dah tadi kita tinggal. dengar pasal keseronokan, mungkin karakter berlainan. Kalau dulu mesti jenis nak pergi, orang kata pergi kelab ke apa kan. Tapi macam mana boleh berlari, dia macam terus twist. Betul. Sebelum selepas. Sebelum saya memeluk agama Islam, saya sebenarnya seorang yang heavy lah. Heavy daripada segi apa-apa pun lah. Kira faham lah. Kalau kita dah masih dalam keseronokan dalam dunia, kita akan faham. Tetapi saya mencari ketenangan. Ramai ya. Sebab tu bila saya menyampaikan dakwah di mana-mana, saya tanya pada non-Muslim sahabat kita ni, ada tenang tak? Kita buat macam-macam di dunia ni. Kita bermaksiat, kita buat minum arak, kita buat macam-macam. So end of the day, besok bila kita bangun tu, ada tak rasa tenang? Memang tak rasa. So selama 30, cuba bayangkan, 37 tahun saya mencari ketenangan, tetapi tak dapat. Subhanallah. Tetapi dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, selepas saya memeluk agama Islam, ustaz di Jawib, saya register di Jawib masa tu, memberitahu saya letaklah nama Islam. Satu nama Islam lah. Sebenarnya boleh maintain nama saya Roger James Arnold lah. So saya cakap tak apalah letak Muhammad. Tetapi Muhammad, subhanallah, dulu saya pemarah. Seperti siapa-siapa yang kenal saya biasanya saya masuk TV dan sebagainya, saya suruh parents saya tengok, mak saya tengok, kawan-kawan saya tengok. Sebab apa? Dulu saya ni pemarah. Pemarah maksudnya bukan marah biasa-biasa tau. Temper, Saya gangster. saya pernah pecah pintu, masuk nak pukul ayah saya. Arwah ayah dah meninggal. Saya pernah langgar kereta just sebab saya marah sangat. Saya nak langgar orang, macam-macam kemarahan. Tetapi bila memeluk agama Islam, sampai saya pun tak tahu mana kemarahan dia. Ya, saya tahun pertama, saya masih ingat tahun pertama saya memeluk agama Islam. Saya dengan isteri masa tu nak berbuka puasa. Ya, so saya tengah dekat tempat kita tengah bawa kereta dan ada satu kereta masuk. So dia horn kita lah, kira salah kita juga. Tetapi itu ialah orang Islam sendiri tau. Dia suruh saya turun nak bertumbuk dengan saya. Saya tak tahu mana kemarahan itu. Subhanallah. Baru saya ingat, saya sebenarnya masuk Islam tak ada marah ke? Kan? So dia punya ego kita, kemarahan saya tak ada. Sampai isteri saya tanya, you memang tak ada marah ke? Tak, sebab kita belajar. Bila memeluk agama Islam, sebab tu seperti Bro Firdaus cakap, belajar ni tak berhenti. Ya, belajar macam-macam ilmu. Saya belajar ilmu redha, ilmu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk betul-betul tenang dan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ramai daripada orang Islam kita itu kena berterusan belajar bagaimana untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa mencemburi kita. Ya, tapi itulah sebenarnya saya rasa seronok. Kalau ceramah 5 jam pun mungkin kita akan terpanas sebenarnya. Tapi okey, mungkin ada sedikit short and sweet untuk penonton setia kita. Mungkin apa-apa nak dikongsikan tentang hijrah terindah ini? Saya rasa hijrah dalam Islam ni dia ada dua. Satu, hijrah secara fizikal. Dia tak wajib. Dia mengikut keperluan dan dia mengikut keadaan. Tapi hijrah yang wajib adalah hijrah ke sikap kita. Iaitu daripada malas kepada lebih rajin dan sebagainya. Jadi bagi kita, hijrah itu berterusan. Untuk memperelokkan sikap kita, attitude kita, disiplin kita kepada untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah biar 1 mm setiap hari, pastikan kita maju ke depan. Jangan fikir saya nak 1 meter. Tak, ada orang semeter, ada orang 10 kilometer sehari.
Tapi kalau kita dapat 1 mm sehari, mengesok pun tak mengapa. Yang penting ada kemajuan. Itu je. Okey, alhamdulillah. Mungkin sedikit perkongsian sikit dari Encik Roger. Ini kata terakhir lah, macam inspirasi. Sebenarnya saya nak beri satu kata inspirasi ni supaya sahabat kita, orang Islam kita sendirilah, untuk sebenarnya bangkit dan yakin pada Allah. Hari ini ramai daripada sahabat kita pergi dan jumpa, kita buat ceramah juga. Niat kita sebenarnya untuk membangkitkan mereka. Sebab isu tentang dakwah ini bukan dakwah saya dengan Firdaus, dengan sahabat, semua hari ini. Itulah dakwah dia. Kita harus bangkit dakwah pada diri kita, kepada keluarga kita, sebab mereka ni yang akan menjadi generasi yang seterusnya. Ya, jangan kita depend dengan sahabat-sahabat kita. Dakwah walaupun sikit saja, sebab tu satu ayat, satu hari kita menyampaikan dakwah, satu hari kita jumpa, kita senyum kat non-Muslim, mereka akan tertanya-tanya siapa orang ini. Sehingga itu menjadi dakwah, dia mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itu kata inspirasi saya. Syukur. Sebenarnya rasanya macam tak payah letak saya kan. Kalau dah bercakap macam ni kan, saya rasa macam terpana betul lah. Tapi itulah dia masa mencemburui kami dekat sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih jumpa kita. InsyaAllah nanti kita jemput lagi. InsyaAllah. Tak cukup masa kita. Tak cukup masa kita. Tapi penonton kita jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan orang kata selebriti, director terkenal yang baru saja memeluk Islam, iaitu Michael Ang.